Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Fadil bin Cik Din Pengurusi dan seluruh ahli-ahli Jawatan Kuasa Surau Al-Manar, yang dimuliakan Yang Berusaha Datuk Wira Dr. Haji Ismail bin Ibrahim, pegawai-pegawai surau, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya baru sampai dari Tawau, Sabah. Baru landing tadi, terus sampai ke sini. Alhamdulillah, sempat syukur pada Allah. Itu pun potong roadblock, langgar roadblock entah. Takut tak sempat. Alhamdulillah, Allah bagi kesempatan, sempat naik kapal terbang, sempat sampai ke sini. Alhamdulillah. Entah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu untuk memohon keampunan daripada Tuhan kamu, kerana Allah Ta'ala menyediakan untuk kamu syurga yang seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang membelanjakan hartanya, menafkahkan hartanya ketika susah, ketika sempit, ketika senang, dan orang yang menahan marah di dalam hatinya, dan orang yang memaafkan orang lain. Dan Allah suka kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi 133, 134, 135 sampailah 137, Allah Ta'ala menceritakan tentang siapa orang yang nak masuk syurga, yang boleh masuk syurga, ciri-ciri penghuni syurga, dan kelebihan orang-orang yang bertaubat, memohon keampunan kepada Allah. Dalam surah ini juga, ayat ini juga, Allah Ta'ala sebut ciri-ciri syurga itu sendiri. Kenapa saya bawa ciri-ciri syurga, sedangkan tajuk kita malam ni keluarga bahagia? Macam tak ada kena mengena, ya. Tak ada kena mengena apa yang tiap-tiap hari duk sebut jannati baiti tu, baiti jannati tu apa? Rumahku syurgaku, tak ada kaitan. Mesti ada kaitan. Kalau kita nak tengok rumahku syurgaku, mesti ada ciri-ciri rumah yang menjadi syurga. Dan syurga tu pula ada ciri-ciri dia. Dan ciri-ciri syurga itu Allah sebut dalam Quran. Ciri-ciri penghuni syurga itu Allah Ta'ala sebut dan nyatakan di dalam Al-Quran. Jadi akak-akak, kalau kita duk cakap til jannah, rumah tangga til jannah, buat mini love, buat big love, kan, doa sampai til jannah, til jannah. Tapi kalau tak tengok benda tu dalam Quran, bila masa nak til jannah? Til mahkamah syariah je lah. 3 bulan, 3 tahun kahwin, naik panjat mahkamah. Sebab hitam tu dia punya besar ni. Baik, jadi tuan-tuan yang saya muliakan, Allah Ta'ala sebut yang pertama, wasari'u, dan bersegeralah kamu minta ampun kepada Tuhan kamu. Nombor 1, nak masuk syurga? Ya. Nombor 1, nak dapat syurga? Ya, minta ampun. Perkataan bersegera ini ada juga membawa maksud yang hampir sama. Nama dia fastabiqu, berlumba-lumba.
Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut fastabiqul khairat, dan berlumba-lumbalah kamu untuk berbuat kebajikan. Ada dua perkataan yang hampir sama maksudnya. Yang pertama berlumba-lumba, maknanya cepat-cepat, lawan, racing, buat lumba-lumba betul. Nama dia fastabiqu. Bahasa yang selalu kita pakai musabaqah. Dulu nama dia musabaqah membaca Al-Quran. Sekarang dia tukar ujian tilawatil Quran. Zaman kita dulu-dulu 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an musabaqah. Zaman Ismail Hashim Bergaya Sulung, Gani Haji Gani Kedah, Haji Rahmah Johor, musabaqah. Sekarang je ujian tilawah. Sebab orang komplain, mana boleh Al-Quran tu musabaqah, berlumba-lumba bahayanya. Buatlah sebut ujian tilawah, ujian membaca Quran. Musabaqah tu apa? Race 100 meter. Musabaqah tu apa? Race Formula 1. Tu musabaqah, berlumba-lumba. Perkataan wasari'u dan bersegeralah hampir sama dengan perkataan fastabiqu, dan berlumba-lumbalah kamu. Baik, tuan-tuan, maksud dan kehendak Al-Quran dan realiti yang kita jumpa agak berbeza. Allah Ta'ala kata bersegera minta ampun, berlumba-lumba buat kebajikan. Yang kita jumpa dalam dunia ialah berlumba-lumba dalam sukan. Yang tak disuruh, yang tu di-highlightkan. Yang tak disuruh pun, yang tu yang dibuat besar-besaran. Yang disuruh buat bodoh. Yang disuruh ialah istighfar, yang disuruh ialah taubat. Tak taubat-taubat juga. Yang tak disuruh ialah berlumba. Yang tu yang buat habis-habisan. Stadium beratus juta. Agak-agak tuan-tuan, sukan ni kita dah habiskan untuk sukan daripada merdeka sampai hari ni agak-agak berapa bilion dah duit kita habis. Pingat emas tak menang pun Olimpik. Piala dunia jauh sekali. Apa kata kita tak payah berlumba-lumba dalam sukan? Peruntukan yang hak sukan berbilion-bilion tu selalu ke tempat lain. Ustaz, kita nak sihat. Nak sihat bukan bersukan, bukan berlawan sukan. Kalau nak berlawan, bersukan nak apa nama untuk sihat tu riadah. Yang sekarang ni bukannya riadah dah, bertumbuk. Hari ni referee kena tumbuk, melambung referee bola tu. Riadah kejadah apa tu? Riadah apa tuan? Pisiku ni, ni 24 jarum di bibir ni. Riadah apa tuan? Mati tengah main bola, mati main badminton. Riadah kejadah apa? Sukan adalah untuk menyihatkan badan. Sebab apa? Yang berlumba dalam sukan itu sia-sia. Yang pertama sebab saiz tak sama. Tuan-tuan nak lawan bola keranjang dengan pasukan daripada Amerika, agak-agak boleh menang. Tobatlah home tak menang. Tuan-tuan tak mau lawan Brazil bola sepak, lawan dengan Neymar, Kakak boleh. Tuan-tuan tak mau lawan Lionel Messi, tobatlah home tak menang. Portugal siu tu pun tak menang tuan. Jadi baik kita setakat main bola suka-suka sudah, dapat jimat duit yang banyak, hasil yang banyak, kita buat benda lain yang lebih berfaedah. Apa dia ustaz? Kita buka ladang pengeluaran makanan yang banyak-banyak. Peruntukan untuk membina sukan stadium yang besar tu, pergi buka sawah bendang banyak-banyak supaya makanan kita cukup. Buat bendang banyak-banyak, buat sawah banyak-banyak, buat kerja, selesai masalah. Bela ayam banyak-banyak, tak ada masalah telur. Ni dekat anak raya ni agak-agak apa masalah dia? Telur kan? Dipaksa ayam tu telur. Tak telur jaga ayam menung. Talawat nak telur lah. Nampak tak? Tuan-tuan yang saya hormati, yang disuruh bersegera ialah minta ampun. Bukan untuk orang lain. Bukan untuk orang lain. Minta ampun untuk kita.
Habis sembahyang tadi tu imam astagfirullahalazim. Berapa ramai yang tak mau minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belah tu duduklah sat, bagi panas punggung sikit. Astagfirullahalazim, astagfirullah. Untuk siapa awak minta ampun? Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri pun tak suka. Macam mana? Kita hari ni dahlah nak minta ampun untuk diri sendiri pun tak nak. Orang tolong minta ampun untuk kita pun tak lagi. Bila masa tak lagi Ustaz? Ya Allah, kau ampunkanlah si mati. Ya Allah, luaskanlah kuburnya. Ya Allah. Hei, Nabi tak buat. Tak buat. Buat tahlil pun tak boleh. Dahlah waktu hidup tak minta ampun untuk diri sendiri. Bila mati, orang masjid nak buat tahlil untuk dia pun no. Nabi tak pernah buat. Balik. Tak ada tahlil. Akhirnya macam mana dalam kubur tuan-tuan? Waktu hidup tak minta ampun, waktu mati orang nak minta ampun pun dia tak bagi untuk dia tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, berbeza sungguh dengan apa yang Quran cakap. Quran kata bersegera minta ampun, tobat, stop. Balikkan tuan-tuan buka 135, 136 tu, Allah Ta'ala kata apa? Orang yang stop daripada melakukan dosa, bila dia tahu bahawa benda tu dosa, dia stop, dia tak buat dah. Orang ni yang Allah Ta'ala kata akan bagi syurga kepada dia. Dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang saya sebutkan tadi, fastabiqul khairat, berlumba-lumba melakukan kebajikan. Okey, tuan-tuan, kita tak perlu malu kalau kita menamatkan 100 meter di tangga yang terakhir. Tak perlu malu pun. Tapi kita malu tuan-tuan kalau orang tua-tua datang ke masjid, kita tak datang. Ya Allah, dia sakit gaut pun datang. Aku ni panjat gunung boleh. Cakap di Malaysia, gunung apa yang aku tak panjat? Kinabalu dah habis panjat dah. Gunung Tahan dah lama dah. Gunung Korbu aku dah panjat dah. Gunung Ledang dah panjat dah. Sayang yang tak panjatnya anak tangga surau. Padahal anak tangga surau tak payah panjat, lompat pun boleh. Malu aku dengar orang sakit gaut, walaupun dia gaut dia boleh sembahyang. Aku ni ya Allah, itu yang kata fastabiqul khairat. Tuan-tuan, kalau tengok orang sakit gaut, kena kipas angin ni pun sakit tau. Ni kipas angin ni tiup dekat dia, sakit. Oi, masa makan seafood tak ingat. Bila sakit marah ke kipas angin. Maka makan seafood, ketam udang. Udang bukan tidur, udang berdiri makan. Oi, udang tu aja. Tak apa, ubat ada di rumah. Ubat ada. Mai dia bengkak sekali. Tapi bengkak-bengkak pun dia datang masjid, datang surau Al-Manar. Allah, hebatlah tuan-tuan. Saya pernah jumpa dengan orang yang sakit, yang datang sembahyang. Allah, malu kita. Kita sihat tak datang subuh, dia sakit dia datang subuh, malu. Waktu takbir, dia duduk sebelah saya. Jadi waktu takbir dia okey tau. Waktu rukuk pun okey. Waktu nak sujud tu tak okey. Allah, aduh. Saya nak sujud tu terberhenti tu. Macam mana boleh sebut aduh? Susah hati saya. Dia duduk antara dua sujud tu, Allah, aduh, Rabbi firli, aduh. Hei, aku siku orang tua ni kah? Saya pakai tak ingat sembahyang dah kat Som, tak khusyuk kat Som. Dia sujud, aduh, dia bangun sujud, dia tegak, alhamdulillah, diam. Dia sujud, aduh. Yang sampai sekarang saya duk terasa nyilunya, syahdunya, aduh tu. Bila dia tahiyat akhir, aduh, panjang gila. Syahdu betul aduhnya. Habis-habis sembahyang saya tanya dia, bang kenapa bang? Aduh mana boleh bang? Ustaz gaut. Oh, dia selak kain dia, ya Allah, berbiji-biji kaki dia. Kenapa tak duduk atas kerusi? Tak puas kata dia. Nak sembahyang berdiri juga. Atau yang panjang sangat aduh tu kenapa?
Saya tahiyat akhir, orang sebelah saya duduk atas kaki saya. Memang syahdu lah. Aduh, astaghfirullahalazim. Aduh, jadi abang-abang yang mana sakit duduklah atas kursi. Tak adalah seksa badan tu. Orang sebelah bukannya tahu kita ni gaut ke, kita ni ada masalah apa ke. Tuan-tuan yang saya hormati, penafsiran Al-Quran tentang orang yang berjaya, qad aflahal mu'minun, kan, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang berjaya Allah Ta'ala sebut dalam Quran ialah salah satunya orang yang khusyuk dalam sembahyang. Awal-awal Allah Ta'ala kata orang yang berjaya orang sembahyang dan khusyuk. Sekarang penafsiran orang yang berjaya tu siapa bagi manusia sekarang? Lambang kejayaan tu letak pada rumah, letak pada kereta. Kalau rumah dia ada cowai, oh berjaya lah. Senang ustaz, oh air panas ada, air sejuk ada. Nama apa? Cowai. Ha, elok lah. Kalau rumah tak ada cowai tu, Allah, ketinggalan zaman punya rumah itu dia. Maka bila diletakkan material sebagai lambang kejayaan, apa jadi tuan-tuan? Allah kata orang yang berjaya orang yang khusyuk dalam sembahyang. Hari ni kalau anak kita balik kampung tak bawa kereta, gagal. Anak kerja apa? Kerja kilang. Duduk di mana? Tak ada mana, duduk dengan saya lah. Kerja apa? Kerja kilang. Van datang ambil, van biru datang ambil. Tak tahulah. Hai, tak macam kakak dia di Presin 4. Oh, Putrajaya lah. Nampak? Tak berjaya anak dia kerja kilang. Padahal yang kerja kilang tadi tak ada hutang. Rumah tak ada hutang, kereta tak ada hutang, semua tak ada hutang. Senang hidup. Yang duduk di Putrajaya tu, kereta hutang, rumah hutang, handphone hutang, banyaknya hutang. Tapi mentaliti kita dah letak macam tu. Dah letak. Dia tak tahu bahawa hutang itu membebankan. Bukan hutang itu lambang kekayaan dan kejayaan. Berapa banyak yang hidup tersepit kerana hutang. Bergaduh suami isteri kerana hutang. Tertekannya keluarga kerana hutang. Orang yang jiwa dia tenang, orang tak ada hutang, dia semayang pun khusyuk. Tak ada hutang. Bayangkan tuan-tuan, orang yang banyak hutang, Allahu Akbar, masa dia nak naik tadi ke surau, dia nampak penarik kereta ada kat luar. Aku dah 4 bulan tak bayar tu. Allahu Akbar. Habislah kereta aku tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, orang yang tak ada hutang dia khusyuk. Cuba tuan-tuan tengok sekarang ni, tuan-tuan dalam surau ni mana ada hutang? Pencen habis semua dah. Senang tak tidur? Senang. Ni hak tengah kuliah tidur tu, pompong hutang tak ada. Dapat dinding pula, Allahu Akbar. Ekon pula surau, apa lagi nak tuan-tuan? Lena lah. Orang yang ada hutang, anak dia bagi tahu, ayah, tadi ada Cina tilam datang. Kenapa? Dia kata ayah dah 4 bulan tak bayar ansuran tilam. Agak-agak malam tu lena tak tidur tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, jom kita tengok penafsiran orang yang berjaya tu apa? Orang yang meninggalkan benda lara. Anil lagwi mu'ridun. Orang yang berjaya ialah orang yang tak buat benda sia-sia. Orang yang berjaya adalah orang yang tak buat benda yang tak ada pahala. Dia tak buat. Itu yang berjaya. Kalau kita hari ni buat benda yang sia-sia, buat benda yang berdosa, dan orang suka, wah ramainya peminat awak, padahal benda tu haram, itu bukan kejayaan. Kejayaan ialah awak tinggalkan benda yang menyusahkan awak di hari kiamat. Sebab itu datang ayat ini, Allah Ta'ala bagi peluang pada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jadi bertaubatlah. Sebab tu bagi yang belum kahwin, nak dapat jodoh yang baik, nak dapat zuriat yang baik, taubat. Yang dah kahwin, supaya rumah tangga kita aman, rumah tangga kita bahagia, taubat. Berapa ramai yang taubat tuan-tuan sebelum kahwin, selepas kahwin. Bila dah kahwin, stop. Sebelum kahwin dulu,
dengan tunang, dengan makwa, markah, pakwa. Allah, pulau mana yang tak pergi? Padahal belum kahwin. Segala pulau, Pulau Langkawi, Pulau Pangkor, Pulau Tioman, Pulau Perhentian, Pulau Pisang, semua dia pergi. Padahal belum kahwin. Akhirnya bila kahwin, nak pergi mana? Bang, jom ke Langkawi. Tak payah, kan kita pergi dulu. Bang, Pangkor bang, tak payahlah, kan dah pergi dulu. Abang Perhentian, tak payahlah. Akhirnya tak seronok hidup. Pasal apa? Sebab awak dah enjoy sebelum awak kahwin. Seronoknya berkahwin ialah apabila kahwin baru enjoy. Dah kahwin, dulu waktu bercinta, waktu tak bercinta, tiba-tiba kahwin, malu-malu tuan. Bila dah kahwin, segala benda dah terokar dah. Apa benda tuan? Sebab tu sebelum kahwin tak usah buat apa. Saya dengan isteri saya tak kenal dia. Tak kenal. Siapa yang uruskan? Mak saya. Yang pergi Minang siapa? Mak saya dan abang saya. Abang saya balik daripada Minang, Kazim, okey, kahwin. Abang setuju. Kalau kamu tak nak, abang ambil. Astagfirullahaladzim. Harap ni parah ni. Tenang. Tak ni. Saya tak bercinta dengan dia. Jadi mak saya urus. Saya tak pernah pergi rumah dia. Saya tak pernah jumpa mak bapak dia. Mak bapak saudara dia main jumpa saya. Lepas Minang, nak terima keputusan tu, terima ataupun tidak, mak bapak saudara dia main jumpa saya. Nak tengok anak dara, anak teruna macam mana. Lepas mereka pergi Minang perempuan, yang beras perempuan main tengok saya pula. Kebetulan saya sakit gigi, duduk gini dalam bilik tuan-tuan. Macam anak dara lah pula saya. Jadi mereka pun terima pinangan, saya pun telefon. Masa tu punya susah lah nak jumpa telefon public. Pondok telefon tu ada, public pun tak ada. Rumah dia ada. Naik motor fame ABF 2316. Pergi tengok tak ada telefon. Naik motor lagi, cari lagi, ada rumah dia, ada telefon dia, gagang pula tak ada. Astagfirullahaladzim. Punya seksa nak telefon. Dah dapat, sudi ke menikah dengan saya? Sudi. Boleh terima? Boleh. Kalau kahwin dengan saya tak ada di rumah. Kenapa Sebab saya penceramah. Penceramah mana ada di rumah. Kalau awak boleh terima, boleh lah. Boleh, saya tak ada masalah. Janji jangan komplain kalau saya tak balik. Baik, saya tak komplain. Sebab tu dia tak komplain sampai sekarang. Semalam saya di Tawau. Hari ni dengan tuan-tuan. Malam ni saya balik Ipoh. Pagi malam besok saya di Kulim High Tech. Hari Rabu pagi saya di TV3. Malam saya di Melaka. Lepas Melaka, pagi hari Khamis saya di Kementerian Kewangan Putrajaya. Malam di mana? Malam UPSI Tanjung Malim. Hari Jumaat balik Ipoh baca khutbah. Lepas baca khutbah, Padang Temu Melaka. Balik ke Ipoh, ada istimak 17 bas melawat sekolah saya. Habis tu patah balik ke Melaka. Patah balik ke Ipoh. Sampai hari Ahad, patah balik ke Ipoh, patah balik ke Melaka. 3 hari di Melaka. Habis Melaka hari Isnin saya pergi Singapura. Habis Singapura saya ceramah daripada Johor Bahru pergi ke Alustar. Habis di Alustar malamnya di Sungai Petani. Kemudian di Sungai Petani, kemudian hari Ahad, hari Khamis, hari Rabu saya di Alustar TMB. Malamnya di Sungai Petani. Hari Khamis saya terbang pergi Mekah. Tuan-tuan kalau jadi saya mati ya tuan. Bila ustaz balik? 8 hari bulan 11, 8 bulan 12, insya-Allah baru balik umrah. Lepas umrah, rehat 3 hari, saya ceramah Indonesia 5 hari. Berapa lama dah ustaz macam ni? 33 tahun. Bila ustaz nak taubat? Allahu akbar Kak Leha oi. Isteri saya nak pencen bulan 12. Cuti sekolah ni dia terus pencen. Dia kata kat saya, "Abang, start tahun depan mama ikut abang tau. Mana abang pergi ceramah, mama ikut." Ya. Ni parah ni tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah tuan.
Sebab itu akak abang-abang yang mana belum kahwin, bagi tahu dekat isteri kerja abang apa. Dan isteri-isteri pun belajarlah terima kerja suami apa. Macam mana nak jadi bahagia kalau tak cerita? Macam mana nak jadi bahagia kalau kau tak terima pasangan masing-masing? Ini datang mengadu pada saya, ustaz, suami saya tak ada di rumah. 2 hari, 3 hari ada, 4 hari, 5 hari keluar. Dia kerja apa kak? Driver lori. Oh memang driver, mana ada di rumah? Tak ada lah, tak rasa macam, tak tahulah ustaz. Semuanya atas saya ustaz. Hantar sekolah atas saya, repair rumah atas saya, bumbung bocor pun atas saya, bil elektrik atas saya, bil air atas saya. Kadang-kadang dia balik, dia pun atas saya. Oi, berat tu kak itu pula. Tak rasa ustaz hidup berkeluarga. Ya akak kahwin dengan driver lori buat apa? Kalau akak nak suami 24 jam ada di rumah, kahwin dengan orang stroke. InsyaAllah. Pergi hospital Putrajaya, cari ward 8, tingkat 8 tu. Stroke ke? Dah kahwin belum? Kahwin dengan saya. Lah, suami akak bukan stroke akak. Oi, dia bekerja. Saya kadang-kadang orang yang belum kahwin ni, sebelum kahwin dia tak fikir masalah. Dia fikir love is blind. Love perlu dipertahankan, perlu ada pengorbanan. Lepas kahwin dia mula menyusahkan orang. Siapa yang dia susahkan? Ustaz. Ustaz ni anak saya. Ya. Cikgu. Ya. Ni cuculah anak dia lah. Okey. Soalan. Suami dia di Sabah. Cikgu juga. Ya, cikgu juga ustaz. So, PJJ. Oh, jarak jauh lah. Itulah. Kesian lah. Kan dah 3 tahun kahwin, tak dapat tukar. Seorang Sabah, seorang Perak, seorang Sabah. Macam nak jumpa ustaz? Oh. Tak tahu ada soalannya apa. Ustaz buatlah surat sikit. Mintalah sokongan dapat tukar. Saya bukan orang politik. Manalah aku surat kau. Oi, ustaz tak laku apa ustaz buat kejap ustaz. Oi, tolonglah. Nak menyusahkan saya tak? Susah tuan-tuan. Sebab salah. Lalas saya tanya cikgu tu. Masa bercinta, tahu tak dia di Sabah? Tahu. Masa bertunang, tahu tak dia di Sabah? Tahu. Tahu tak kalau pergi sana susah nak tukar balik sini? Tahu. Kenapa kahwin dengan dia? Cinta perlu pengorbanan ustaz. Korban lah. Duduk dia. Sepatutnya kalau cikgu nak suami cikgu ada di rumah, kahwin dengan satu sekolah. Cikgu nama apa? Murni. Kahwin dengan Syari. Selesai masalah. Ya kak bercari jauh-jauh tu buat apa? Simple. Adik-adik yang mana belum kahwin, simple. Janganlah saya nak sangat, saya berkenan sangat. Mak saya larang pun saya balun ustaz. Mak saya tak bagi, saya redah je ustaz. Orang mana yang kau nak ni? Cameroon. Jauh tu. 4 kali tukar flight baru sampai Cameroon. Di Afrika tu. Sekarang susah tak? Susah. Degil cakap orang yang ni. Lagi seminggu nak kahwin, Cameroon tu lari. Lagi seminggu. Dah siap dah dewan kemah apa semua, kad kahwin semua. Menangis. Kita pujuk dia, udahlah. Kalau dah tahu dia balik kampung, pergilah cari. Jauh kat semua. Di mana? Afrika. Oh, jauh. Oh, negro ke? Tak apalah, sabarlah, tak ada jodoh. Itulah jantan tak guna. Kalau ada kampung dekat Semenyih ke Dengkil ke, senang kita pergi cari entar. Jauh. Janilah kau ikutlah cakap Ustaz Kazim. Kan Ustaz Kazim kata kalau kita kehilangan sesuatu benda, kita doa pada Allah, minta Allah ganti yang lain, yang lebih baik. Dah semalam dah doa dah. Ya Allah, gantikan negro lain pula. Astagfirullahalazim. Apalah teruk sangat ni. Nak kata apa tuan-tuan, dia bukan test kita, bukan orang Melayu kita, duk diam-diam sudah kita ni, tengok saja sudah tuan-tuan.
Jadi sebelum kita kahwin ni, bersihkan diri elok-elok. Nama dia apa? Taubat. Pekerjaan yang halal, perbuatan yang halal, ambil. Yang haram-haram apa semua tak mau. Pekerjaan yang haram tak mau. Begitu juga selepas kita kahwin, kalau nak rasa bahagia rumah tangga kita, minta ampun pada Allah. Apa benda yang selepas kahwin ni, apa yang menyusahkan kita? Riba. Riba. Hutang riba. Kalau rasa nak rumah tangga ni diberkati oleh Allah, tidak mengisytiharkan perang dengan Allah, tuan-tuan carilah jalan macam mana untuk selamatkan diri daripada riba. Ada orang beli kereta riba, rumah riba, peti air riba. Saya lagi suka tuan-tuan, daripada kita duk hutang riba, baik kita sewa rumah tak apa, selamat daripada riba. Daripada kita duk tukar kereta, loan sana loan sini riba tuan-tuan, baik kita naik Grab pun tak apa, lagi senang jiwa. Masalah kita hari ini bila terikat dengan riba, apa jadi tuan-tuan? Kita tengok pada anak-anak kita, siapa susah semayang. Tengok anak-anak kita kenapa melawan. Mesti ada satu benda yang kita suami isteri buat yang menjadikan tak elok benda itu. Allah kata dalam ayat ini, bersegeralah minta ampun. Kalau engkau bersegera minta ampun, apa yang Allah akan bagi pada engkau? Allah Ta'ala bagi syurga pada engkau. Maknanya kalau kita suami isteri ada benda tak elok yang kita buat, kita tobat kepada Allah, kita stop, Allah akan bagi kenikmatan pada kita suami isteri. Dalam dunia lagi Allah bagi dah. Nampak tak tuan-tuan? Kiaskan ayat ni. Nak rasa bahagia dalam dunia, nak rasa bahagia dalam rumah tangga, nak dapat syurga dalam rumah, stop benda-benda jahat. Apa dia ustaz? Isteri baik, kadang-kadang isteri baik, suami tu suami jahat, perangai ni macam syaitan. Tu hak Piramli buat tu. Yang Piramli buat lagu, dengarlah tuan, ini cerita. Kenapa nak lagu tu? Kadang-kadang perempuan queen control, yang suami ni pula depan isteri pijak semut pun tak mati, di belakang. Tuan-tuan tak jumpa, saya jumpa tuan-tuan. Apa dia yang saya jumpa? Macam-macam. Ada yang nak jadi kuat, dia pakai tangkal. Ada yang nak jadi kuat, kalau setakat dia minum kopi jantan, tak apa, minumlah. Minum kopi jantan, kopi tuk misai lah, apa, belasah, gini misai nak. Dia balik rumah, dia tengok isteri dia duk urut misai. Isteri kata dah, nak syekh dah orang tua ni dah. Yang tu lantak hang lah abang oi. Ni hak nak bagi sihat ni. Dia pergi belah hantu raya. Saya jumpa tuan. Dia pergi mengurut. Tok Bomo kata 3 hari jangan pegang isteri. Dia kerja shift malam, pukul 12 balik. Isteri buka pintu. Abang balik awal, abang kan shift habis pukul 7. Cakap pun tidak, apa pun tidak, dia tarik tangan isteri dia masuk bilik tidur. Habis-habis tidur, isteri tak sedar dah hilang orang tua ni. Malam besok macam tu, 3 malam balik. Dia kata kat suami dia, abang ni balik pukul 12, pukul berapa abang balik kerja saya pun tak tahu. Masa bila abang balik? Abang kan kerja. Apa tak baliknya awak balik pukul 12 malam, pukul 1 pagi semalam? Mana ada abang balik? Abang kan kerja malam, shift pagi pukul 7 baru balik. Rupanya yang balik tu siapa? Dia bawa suami dia jumpa saya. Ustaz tanya dia ni, apa benda yang dia buat? Patutlah waktu saya layan tu ustaz, badan orang tu sejuk bedi, tak cakap apa, diam saja. Rupa-rupanya bukan dia. Gatal. Hak lelaki tu tunduk. Agak-agak perkahwinan mereka berakhir dengan apa tuan? Kalau tak taubat.
Dia percaya pada benda-benda syirik ni. Itu satu. Ada lagi yang tak jenis macam itu. Badan tegak, besar, handsome. Menangis macam budak-budak. Saya tanya apa masalah? Saya menuntut supaya perempuan tengok saya, perempuan tu boleh ikut saya. Saya petik je, dia ikut saya. Isteri orang ke, anak dara ke, janda ke, tua ke, muda ke, orang putih ke, India ke, Cina ke, semua saya balun ustaz. Menangis macam budak-budak depan saya. Ustaz tolonglah, buang ustaz. Saya kata pergilah buang pada yang letak pada badan cik. Orang tu dah mati ustaz. Sekarang benda tu duk kacau saya ustaz. Dia duk kacau saya, tak bahagia ustaz. Saya tak tenang, kesian dekat isteri saya ustaz. Tolonglah ustaz. Saya sengsara ustaz. Saya tanya dekat dia, abang ambil di mana? Dia pun sebut tempat tu. Apa amalan dia? Satu benda letak dalam badan dia. Tuan-tuan jangan tanya pula, tempat tu di mana ustaz? Jangan tanya. Sibuk nak tanya ustaz. Allah, itu benda-benda yang membawa kepada tak bahagianya. Yang hak orang perempuan, style orang perempuan pula. Dia takut suami dia dapat orang lain, suami dia handsome, suami dia segak, dia takut suami dia pergi tackle orang lain tackle suami dia, dia pula persiapkan pada diri dia. Tuan-tuan ingat benda ni tak ada ke zaman moden ni? Berlambak tuan-tuan. Benda syirik ni berlambak, disusuk sini, disusuk sini. Bila dah sakit, datang jumpa saya, dia kata, ustaz tolonglah buang susuk ni ustaz, dia mengganggu hidup saya. Saya asyik nak marah, saya asyik nak marah dengan anak-anak. Berapa kak pasang? 19 ni. Saya tak pandai kak nak buang. Apa pantang dia? Pisang mas, lalu bawah ampayan, ziarah orang mati dan baca Quran. Jangan buat 4 benda ni. Jangan makan pisang mas, jangan ziarah orang mati, jangan lalu bawah ampayan, jangan baca Quran. Kalau gitu akak langgar pantang ni. Pergi lalu bawah ampayan tu. Kejap masuk, kejap keluar. Boleh sentri orang tu jaga, pusing. Makan pisang 2-3 tandak makan. Seksa tuan-tuan. Ini benda yang melibatkan sihir. Benda yang melibatkan perkara-perkara syirik kepada Allah. Bayangkan tuan-tuan, berapa banyak dalam rumah tangga kita, kita dengki dengan jiran, kita jahat dengan jiran, tak bercakap dengan jiran, bermusuh dengan jiran. Tiba-tiba kita nak membina keluarga yang bahagia. Allah kata, taubat, berhenti, stop, engkau akan dapat kebahagiaan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata syurga itu seluas langit dan seluas bumi. Masya Allah. Jangan tuan-tuan cakap pula, oh maknanya syurga tu tak berapa luas ustaz ya. Kenapa? Yelah seluas bumi je. Bumi kan tak luas. Kan Yuri Gagarin boleh pusing, tak luas lah kan. Boleh pusing-pusing pula kan. Siapa yang kata bumi ni tak luas? Manusia kata. Allah kata bumi ni luas. Manusia kata bumi tak luas. Tuan-tuan percaya yang mana? Manusia kata ubat ni, penyakit ni tak ada ubat. Nabi kata penyakit ni ada ubat. Tuan-tuan percaya yang mana? Setiap penyakit ada ubat, melainkan tua. Manusia pula kata ubat ni, penyakit ni tak ada ubat, sampai mati awak sakit. Tuan-tuan percaya yang mana sekarang? Nabi kata ni ubat, manusia kata tak ada ubat. Wajib percaya hak Nabi, wajib percaya hak Quran. Masalah kita sekarang ni, hak Quran tak apa nak percaya, hak Nabi tak apa nak yakin. Yang kita yakin manusia. Ni masalah kita. Naik kapal terbang. Semalam saya naik kapal terbang besar sikit. Hari ni kapal terbang yang saya naik kecil pula. Pasal semalam besar sikit, kaki lagi luas. Hari ni kaki sempit pula dah. Orang depan turun belakang kita. Dan ni parah ni. Bila kita tengok kapal terbang, kita ingat Wilbur Wright, Wright Brothers.
yang buat kapal terbang. Bila kita naik kereta, kita ingat kepada Daimler, kita ingat kepada Ford, sebab mereka orang yang terawal membuat kereta. Bila tengok kepada telefon, kita teringat kepada Bell, sebab dialah yang buat telefon yang pertama. Pendek kata, orang yang pertama, orang itulah akan diingati, akan dicatat sebagai orang pertama yang mula-mula buat. Itu manusia. Kita belajar, kita belajar manusia melalui proses evolusi. Evolusi daripada beruk pergi ke manusia. Asal manusia adalah beruk, kemudian evolusi jadi orang. Jadi soalan dia, siapakah beruk yang pertama? Takkan tak ingat. Yang buat kapal terbang pun ingat, yang buat kereta api pun ingat, yang buat Titanic pun ingat, buat televisyen pun ada yang pertama. Manusia beruk yang pertama cita. Sebab itu bukan beruk, manusia ialah manusia. Yang pertama ialah Adam. Dapat jawapan. Allah kata yang pertama adalah Adam. Orang putih kata manusia ialah beruk. Cuba tanya Mak Saleh tu, beruk yang nombor satu nama apa? Dia pun tak tahu. Tuan-tuan balik nanti, buka National Geographic, tengok dengan cucu. Buka cerita bab beruk. Orang hutan ke apa ke. Apa tu apa? Itu monkey. Itu orang hutan. Takut, itu keturunan kita tu. Tak munasabah rasa tuan-tuan. Kalaulah manusia ni asal daripada beruk, settle masalah. Settle. Hospital Putrajaya merayu kepada penderma untuk menderma darah. Bekalan darah ditabung darah. Hospital Putrajaya telah berkurang kepada 20% saja yang tinggal. Kepada sesiapa yang ingin menderma darah, dipersilakan. Kalaulah beruk asal kita, tak payah. Masalah kekurangan darah di hospital telah selesai. Hari ini saja ada 100 ekor beruk yang datang menderma darah mereka. Dan dah kata manusia asal beruk, DNA dia mesti sama. Jantung boleh pakai, buah pinggang boleh pakai. Janganlah kita tolak Quran ni, tuan-tuan. Bila tolak Quran, pemikiran jadi celaru. Rumah tangga yang tak ikut Quran, dia jadi celaru. Nabi pesan pada kita, nak bina rumah tangga ni ada beberapa saadah, ada beberapa kebahagiaan. Arba'un minas saadah. Ada 4 benda yang boleh menolong awak supaya awak mendapat syurga dalam rumah tangga. Ni kita bincang, ni syurga dalam akhirat, ni syurga di dunia ni. Apa dia? Al-mar'atus salihah. Nak bawa bahagia dalam hidup awak, nombor 1 apa? Pasangan awak, isteri awak adalah daripada orang yang soleh. Nombor 1, orang. Syurga orang. Dalam Quran sebut, dalam syurga ciri-ciri yang membahagiakan tu apa? Mutahharah. Azwajum mutahharah. Apa dia? Bidadari. Yang tak cakap benda apa, yang tak rosak, yang tak disentuh. Mutahharah. Azwajum mutahharah. Yang tak disentuh oleh siapa-siapa pun. Jadi kalau nak rasa bahagia, cuba kita tengok ciri-ciri bidadari dalam syurga tu apa. Dia tak tengok jantan lain. Bidadari dia setia pada suami dia. Bidadari dalam syurga ni, dia tak tengok benda lain, dia tak tengok orang lain. Begitulah al-mar'atus salihah. Apa dia? Ciri-ciri wanita salihah apa dia? Dia tak tengok jantan lain. Dia tak curang dengan suami dia. Dia baik dengan suami dia. Dia tak izinkan orang lain masuk dalam rumah dia, melainkan dengan keizinan suami dia. Kita hari ni bebas. Isteri kita boleh bersalam dengan orang. Lagi moden belaga pipi. Belaga pipi. Depan kita pula gini. Itu bila masa awak disentuh? Yang boleh sentuh awak, yang boleh tengok awak. Tapi sekarang awak membiarkan isteri awak disentuh dan ditengok oleh orang lain. Bila nak rasa nikmat? Bila nak rasa bahagia?
Orang ni pegang, orang ni peluk, orang ni pegang, orang ni peluk. Saya tak menghalang karier isteri saya. Sebab sebelum saya kahwin dengan dia pun dia adalah seorang artis. So panjang tengkok dia. So apa benda kau? Stop. Sebab tu saya syukur tuan-tuan. Kalau usia saya tua, saya ni antara penceramah tua yang masih aktif lagi lah. Setakat ni lah. Tuan-tuan kenal saya ni, tak tahu tuan-tuan, daripada tuan-tuan belum kahwin, tuan-tuan dah dengar ceramah saya lah. Dari kaset, dari CD, kemudian masuk dalam televisyen, kemudian YouTube, sekarang TikTok lah apa. Ada lagi orang tua ni. Nah, Kak Leha no, aku dengar Ustaz Kazim ni lama sangat dah ada ni. Yang sama zaman dengan saya, Datuk Fadilah Kamsah, Datuk Hasan Ali semua. Tu aku duduk TV dengan saya dulu lah. Lama-lama dulu ni. Hak sekarang yang keluar TV sekarang ni lapis-lapis baru, saya ni lapis-lapis tua. Lama sangat dah. Masya Allah. Tu masalahnya tak nampak tua, tu masalah tu. Tu riak tu nama dia tak ni. Tuan-tuan, saya nak cakap pada tuan-tuan tentang macam mana kita nak jadi bahagia ni. Saya jumpa macam-macam tuan yang nak dapat isteri solehah ni. Satu artis, saya bersyukur sebab saya ni ada banyak program dalam TV. Salah satu program saya dulu nama dia Kopi Bersama Ustaz Kazim. Ada 2 season. Satu Kopi Bersama Ustaz Kazim, satu lagi Kopi Pamoga Bersama Ustaz Kazim. Bila rancangan pertama tu orang ramai tengok, maka iklan pun masuk. Iklan masuk apa dia? Pamoga. Akak kita tu lah. Dia taja rancangan tu. Lama tak jumpa akak tu. Saya membual artis-artis yang dah hijrah. Satu artis perempuan, dia tak ada dah dalam TV, dia tak ada dah dalam wayang, tak ada apa, dia stop. Tiba-tiba saya jemput dia jadi artis dalam rancangan saya ni, menjadi tetamu undangan, cerita pengalaman. Dia buat apa sekarang? Dia terima. Dia pakai jubah, pakai tudung labuh ini. Boleh saya tahu sekarang buat apa ya? Saya tinggal di kampung, saya buat kolam ikan, saya bela ayam sikit, saya tanam sayur apa semua dengan suami saya. Sekarang memang tak terlibat dengan seni hiburan lakonan. Dia diam tau. Tiba-tiba menangis. Ustaz, boleh tak jangan tanya? Oh sudah. Jangan tanya lagi benda. Saya takut pada Allah Ustaz. Ya Allah. Ah sudah tuan-tuan. Cut tuan-tuan ni. Jangan tanya lagi benda yang lama Ustaz. Saya takut Ustaz. Saya takut. Lah saya tanya dekat dia. Sekarang telur sebiji RM1 Dah dia beli ayam. Apa lagi nak tanya telur ayam lah berapa ringgit. Langsung tak keluar dah Kak Leha oi. Tu nama taubat. Bahagia di kampung sekarang ni. Ada kolam ikan, ada sayur-sayur, ada ayam-ayaman. Tenang jiwa dia. Jenis tu pula. Yang satu lagi pula, suami dia main teman pakai serban suami dia. Dulu pak lawak, pelakon lawak lah apalah, pakai tudung labuh main jadi tetamu saya. Akak sekarang buat apa kak? Alhamdulillah saya buka kedai peralatan umrah haji semua. Dah pergi haji dah? Dah pergi alhamdulillah. Umrah pun dah. Jadi sekarang saya buat peralatan dengan suami, buat kursus umrah apalah. Kadang saya bawa orang pergi umrah. Tak ada niat dah untuk berlakon ke apa ke. Tak nak ustaz. Cukup lah. Oh nangis pula dah. Sekali aku tanya pula ke ihram berapa ringgit ni pasal tuan. Betul-betul tak campur dah kak. Itulah nama tobat.
Dia tak bangga dengan apa yang dia buat, dia tak seronok dengan apa yang dia buat dulu, dan dia tak mau cerita pun apa yang dia buat dulu. Itulah nama taubat. Berapa ramai orang yang taubat tapi duk bangga. Engkau setakat naik motor Willy tu engkau. Ni Pak Long engkau ni. Oi. Pak Long engkau ni. Apa yang Pak Long tak buat? Engkau setakat merempit, kau orang dah bangga dah. Aku dah tobat lah. Aku dulu, pasal aku aksiden, dua-dua kaki aku kena potong, aku baik, kata dia. Oh, dia masih duk cerita dia dulu. Aku dulu something, aku dulu jahat. Maknanya awak belum tobat. Tobat betul-betul. Jadi akak-akak, abang-abang, jom. Nombor 1 nak dapat syurga, kita jadi soleh, solehah dalam rumah tangga kita. Seronok saya, tuan-tuan. Saya tengok surau, tuan-tuan. Ya Allah, sejuk mata mandang. Sampai-sampai tadi budak-budak sambut saya. Anak-anak. Salim, gambar, ambil gambar. Tu dia dekat 20 orang. Weh, kau depan oh, kau belakang, kau depan lah. Lalas saya ke belakang, dia orang depan semua. Tak nampak muka saya dah, jangkat-jangkat lagu tu. Dia tutupnya saya tuan. Oh, ya anak tuan-tuan ni hebat ni. Alhamdulillah, macam Datuk Prof sebut tadi lah, tuan-tuan bawa dia orang ke surau ni. Memperkenalkan surau. Ini tu imam mu tak kenal ni je lah. Tuan-tuan kecil-kecil tu dah bawa dah zuriat kita. Alhamdulillah. Biarlah dia orang berlari tuan. Budak orang tua pun berlari, masalah. Tuan-tuan bawa ni tuan-tuan. Allah, seronoknya saya seronok tuan-tuan. Bawa pula isteri pula. Tadi saya tengok ada suami bawa anak kecil, isteri dia pegang anak, 4 orang berjalan. Yang suami duk dukung anak, isteri duk gelek anak seorang lagi. Alhamdulillah, seronoknya. Penat tuan-tuan. Penat tuan-tuan saya ni. Hari Sabtu di sekolah saya ada lawatan 14 buah bas. Hari Sabtu lepas. Saya layan 14 buah bas tuan-tuan, 600 orang. Bergambar seorang, saya pergi layan daripada pukul 8 sampai pukul 12. 14 buah bas melawat. Maksudnya 14 buah bas ni dengan orang-orang dalam bas tu. Bukan bas saja 14. Kalau 14 bas saja datang, itu nama dia bengkel mengecap bas. Dia orang datang melawat dengan kuliah saya. Habis pukul 12, lari pula ke Seremban, Kelana Resort. Ada 10 bas pula tunggu saya dari Singapura. Pelancong Singapura panggil saya buat program dengan dia orang di Kelana Resort. Sampai pukul 10.30. Daripada pukul 8 soal jawab melapa, balik ke hotel tidur. Pukul 4.30 pagi saya dah gerak ke KLIA, naik flight pukul 7.30 pagi, sampai di Tawau pukul 10.45. Pukul 11.30 saya ceramah keluarga bahagia di Dewan Masyarakat Tawau. Tak ada rehat pun, terus malam tadi dekat Masjid Batu Empat di Tawau. Sekarang dengan tuan-tuan. Penat tuan-tuan. Pukul 8 pagi dia orang ajak saya sarapan di satu rumah orang. Saya kata saya nak pergi airport, flight saya pukul 11.10. Nak pergi airport ni. Tak apalah, sekejap je, sekejap makan pula tuan-tuan, nyembang pula 9.40. Dah barang belum masuk, check in belum apa belum. Tengok-tengok nak pi pula, rock block pula dah. Oh sudah. Dah pukul 10 ni. Bila nak naik berterbang? Kalau aku tunggu juga saat lagi sini, tak terbang. Malam ni Putrajaya tak ada. Weh, langgar. Pasang dua, lelak-lelak ke tepi. Minggir. JPG tanya, nak pergi mana ni? Flight pukul 11.10 tuan. Jalan. Sebab tu bila saya duduk tu penat tuan. Lepas tu pergi jumpa kawan tadi, makan apa semua, sampai di hotel tadi asar, lepas asar. Mandi apa semua, main sini pula. Penatnya tu tuan-tuan hilang bila saya tengok anak-anak tuan-tuan.
Penat saya tu hilang bila saya tengok tuan-tuan duduk dengan kuliah ni. Penat saya tu hilang bila saya tengok abang ni dukung anak, yang makcik ni bawa anak dia datang. Hilang penat saya. Sebab apa? Sebab saya berhadapan dengan orang yang lapar. Saya berhadapan dengan orang yang lapar. Lapar apa? Lapar dengan ilmu. Kehilangan, penat tu hilang. Jadi suka. Ni tambah saya suka tengok ni adik kita duduk depan. Biarlah dia duduk macam tu tuan. Lantak dia tuan. Tuan-tuan ingat senang ke anak-anak muda nak duduk depan macam tu? Dia bukan berhadapan dengan Ronaldo. Dia bukan berhadapan dengan artis K-pop, dengan Ustaz Kazim tu bangka lah. Tapi tetap dia setia di hadapan. Bila tuan-tuan suka, saya pun suka. Mudah-mudahan kita duduk dalam suasana soleh. Macam tu lah. Apa dia ciri solehah? Tadi saya sebut. Ciri solehah taat. Jangan benarkan orang lain masuk. Jangan kau buat jahat. Jangan kau curang. Ciri solehah tu apa? Bila tengok menyejukkan mata. Abang-abang tengok isteri abang, sejuk tak? Mata hati. Sejuk ke lemah perut? Hilang penat bila tengok isteri abang. Hei, kalau ada roadblock nak rompoh je roadblock. Polis tanya kenapa cepat? Isteri tunggu. Ada tak tuan-tuan? Oh, maknanya isteri dia bagus sungguh. Bila kita penat, tengok isteri, hilang penat. Bila ada masalah, tengok isteri, hilang masalah. Inilah dia ciri-ciri solehah. Akak-akak bila ada masalah, tengok suami rasa kuat. Ni tengok suami lagi lemah. Tak tahu nak harap lelaki macam tak ada lelaki Ustaz. Oh, tak guna punya lelaki Ustaz. Oh. Sebab tu abang-abang, jom kita jadi soleh, kita jadi solehah, menenangkan jiwa. Isteri cerdik yang solehah, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Di rumah dia istri, di jalanan kawan. Ketika kita buntu, dia penunjuk jalan. Tu solehah. Lagi Ustaz, yang membawa kebahagiaan syurga dalam rumah tu apa Ustaz? Rumah yang luas. Allah sebut dalam ini, syurga itu seluas langit dan bumi. Jom tuan-tuan, Nabi sebut kalau syurga di dunia apa dia? Rumah awak luas. Ustaz, rumah saya flat Ustaz. Ustaz, saya apartmen Ustaz. Saya kondo Ustaz. Mana ada luas Ustaz? Tuan-tuan, saya berdakwah ni daripada belum saya kahwin. Macam-macam pengalaman saya jumpa. Sampai saya boleh tulis buku dan ada filem tentang saya. Mana ada ustaz orang buat filem tentang ustaz? Saya orang buat filem. Nantikan Zim Al-Kazim. Nah, dah siap semua dah. Saya pun tak pasti bila lah mereka nak keluarkan filem ni. Kata bulan 11, tak keluar-keluar lagi. Dah siap dah semua dah. Dah dubbing semua dah. Macam-macam benda saya buat. Saya dah bagi 100% komitmen dah untuk filem ni. Saya jumpa habis kuliah maghrib, datang satu laki-laki, dia ajak saya pergi tengok ayah dia di rumah. Ustaz, tolong tengok ayah saya. Tolonglah Ustaz. Bolehlah. Pergi dengan pemandu saya. Bila masuklah rumah dia, rumah flat, saya tutup hidung. Busuk. Rupa-rupanya busuk tu datang daripada ayah dia yang duduk atas tilam, badan nipis itu dah. Dah berapa lama saya tanya ayah ni? Minta maaf lah saya tutup hidung ya. Berapa lama dah? Lama dah Ustaz. Doktor pun tak bagi datang hospital lah. Doktor pun suruh balik Ustaz. Air pun tak boleh masuk dah Ustaz. Uish. Last dia pergi Ustaz, nurse takut. Siang tidur, malam duduk mencangkung tengok dia orang. Pukul 2 pagi nurse lari. Kalau abang-abang pun lari dengan badan kurus kering, makan malam ngok-ngok makan. Saya tengok apa dia busuk ya. Rupa-rupanya
kulit belakang ni dah melekat dekat tilam dia. Oi, dah lama ni. Masya Allah. Saya pun pegang, tengok dia. Pop, dia pegang tangan saya tu. Oh, sudah tuan-tuan, dia buat dah. Kuat pula tu. Yang driver saya, Ustaz, saya tunggulah kereta ya. Kepala otak hang. Tak nak backup langsung tuan. Allah, macam-macam benda tuan. Oi, saya jumpa ada yang suruh tengok anak dia masuk hantu. Oh, Ustaz tolong tengok Ustaz. Saya pergi, saya tengok. Ustaz tak nak baca apa-apa. Tadi suruh tengok, saya tengok lah. Cakap elok-elok lah apa benda nak buat. Macam ni bang. Pergi cari air kolah masjid, 17 kolah. Ambil satu botol, campur, baca surah Yasin sampai ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kemudian bagi mandi dia, bagi minum dia, insya-Allah 17 kolah air masjid, 17 botol. Tu yang saya suka kalau surau kita, masjid kita ada kolah. Orang yang ambil wuduk tu jatuh balik tu berkat tuan-tuan tu. Air wuduk basuh tangan tu berkat tuan-tuan ni. Tapi kita ni tak mau. Kita suka pipe. Nak cari kolah masjid susah sekarang ni. Dulu ada Ustaz. Ada? Kenapa? Tutup. Budak-budak buat kolam renang Ustaz. Itu kita pun tak tahu Ustaz. Ada surau yang saya pergi, air kolah dia hitam legam, berlumut berdaki. Yang itu tak apa. Masalah dia ada ikan keli dalam tu. Dia samping menyediakan untuk berwuduk, dia peternakkan ikan air tawar dalam tu tuan. Apa jenis orang dia ni tuan ni. Sebab tu tuan-tuan jagalah surau ni elok-elok, bersih macam sekarang ni. Terteratur, tersusun. Seronok tuan-tuan saya tengok ni. Kalau ada tak ada kolah, buat kolah aja. Ada keberkatan tuan-tuan ni. Ambil 17 buat. Dia telefon lusanya, besoknya, Ustaz, ayah dah meninggal Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, ada kena-mengena ke dengan rumah yang luas, dengan mayat yang 17 kolah tu? Ada. Sebab petua orang dulu-dulu, kalau mayat macam itu, orang macam tak mati-mati punya lama sakit, disuruhnya buka bumbung. Masalah dia, rumah dia nak buka bumbung apa? Rumah flat, tuan-tuan. Dia bukanya bumbung, tak ke lantai rumah orang. Tak ke susah hati orang atas apa pula. Oi. Tuan-tuan, maksud rumah yang luas itu apa? Bersih, lapang, tenang. Alhamdulillah kita duduk di Putrajaya ni tuan-tuan, tenang. Sonok, persekitaran bagus, rumah tenang, bersih. Itu makna luas. Yang tak ada masalah, yang tak ada menjerit hiruk pikuk dalam rumah, seronok aja tuan. Jangan bawa balik masalah di luar, bawa balik dalam rumah. Masa muka. Kenapa bang? Masa-masa muka ni, diamlah. Tanya tampar kamu kan. Apa masalah macam itu? Anak-anak tengah dia tengok TV elok-elok, bapak balik pada surau. Lari anak-anak. Nak ke mana? Mak tanya. Hei, nak ke mana? Singa balik. Singa dia panggil kita. La ilaha illallah. Rumah sempit. Suami tak cakap dengan isteri, anak tak cakap dengan mak bapak, anak sama anak bergaduh. Sempit rumah. Pergi ke dapur, mak ada pula dah. Masuk bilik-bilik kunci. Bila dia mengenal mak dia tak ada dia apa, baru dia pergi makan. Ada jenis macam itu. Sama-sama anak tak cakap, seorang tidur di luar, seorang tidur dalam bilik. Rumah sempit, menjadikan hidup tak tenteram. Masa bila nak jadi syurganya rumah tu? Tuan-tuan, macam mana nak bagi syurga dalam rumah? Rumah tu lapang, baca Quran. Jangan jadikan rumah tu kubur. Ni anak-anak kita ni suruh semayang, ajak semayang. Saya walaupun bapa, tapi bapa saya ni tak lebih baik daripada tuan-tuan. Tuan-tuan lagi baik daripada saya. Tuan-tuan boleh jemaah dengan anak-anak, tuan-tuan boleh kejut anak, tuan-tuan boleh makan dengan anak-anak. Saya bila ada. Saya anak saya bertunang, saya tak ada.
Saya ceramah di Sarawak, dia bertunang. Punya sibuknya tak sempat ya. Tapi tuan-tuan sekarang ni bukan kata bertunang anak ada, siap baju sedondon lagi. Punya ambil beratnya mesyuarat dengan isteri, baju apa, konsep apa, saya konsep apa buat je lah, ayah sibuk. Tuan-tuan lagi baik daripada saya, tuan-tuan lagi untung daripada saya. Tuan-tuan boleh makan tom yam dengan anak-anak, tuan-tuan boleh makan itu, tuan-tuan boleh bawa berjalan, saya mana ada. Tetapi sibuk-sibuk saya pun, saya beli tu jadual waktu semayang tak kat rumah, tak betul-betul depan bilik anak-anak saya set sebelum masuk waktu 10 minit sebelum azan baca Quran, lepas tu baru azan, lepas azan 10 minit baca Quran. Dalam rumah tu sentiasa baca Quran, dalam rumah tu azan nombor 1. Dekat bilik anak-anak saya tu saya bubuh speaker, amplifier dengan mikrofon dalam bilik saya. Bangun, solat, bangun, semayang 5:30 pagi. Bangun. Yang bangun jiran. Allah, anak-anak kita cerdik, dia bagi volume bagi mati, volume kosong. Patut dia pun tak sedar. Oh, kau orang bagi volume, saya pecahkan volume, sekarang tak boleh kontrol dah. Bangun, solat. Kalau sahur lagi seronok. Sahur. Okey, sahur. Macam peri apa? Peri-peri nama lupa. Masya Allah. Sebab apa? Sebab Allah kata wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Suruh anak-anak kamu semayang dan sabar menyuruh mereka semayang. Dan saya pastikan kalau saya balik berjemaah. Pastikan bila balik baca Quran berjemaah, makan pun berjemaah, daripada kecil sampai tua bangka ni. Dulu waktu kecil-kecil makan dalam talam. Nasi dalam, kami di luar, bukan semua-semua dalam talam, tak muat tuan-tuan. Nasi di dalam, kami di luar. Seronok makan nasi dalam talam, tolak sana, tolak sini, tarik sini. Seronok tuan-tuan, berselera. Je akak-akak besok cari talam. Hari Sabtu Ahad ni masak, tuang nasi, tuang kari, tuang ayam goreng, ikan goreng, bubur sambal, bubur kicap, makan. Bertimbun ni habis. Seronoknya, pinggan tak payah basuh jimat, mangkuk tak payah basuh jimat, mangkuk hayun semua jimat. Allah. Yang nombor 3, apa dia yang membawa kebahagiaan pada kita? Jiran yang bagus, persekitaran yang bagus. Sebelum beli rumah, tengok jiran dulu. Sebelum buat rumah, tengok jiran dulu. Jiran bagus, beli. Perumahan bagus, beli. Kejiranan bagus, beli. Surau bagus, beli kuasa rumah tu. Nabi pesan pada kita, nak rasa bahagia, kejiranan kena bagus. Tuan-tuan, alhamdulillah, kita membina kejiranan kita di surau. Di surau ni profesor ke, datuk ke, Tan Sri ke, Datuk Sri ke, sama ya. Kita duduk sini sama saja. Ini dia kejiranan yang bagus. Kita tak ada ni, saya pengarah Ustaz, saya ketua pengarah Ustaz, saya tak payah saya lah, dia lah kau. Duk elok lah kau, esok mati dalam kubur, esok ada malaikat tanya, saya ada marab bukan, saya tak ada tuan-tuan. Sama kita ni. Sebab tu nak membina kejiranan yang baik. Alhamdulillah, saya tengok prof kita okey, Tan Sri kita tadi pun okey. Alhamdulillah, buat yang terbaik. Kita di sini membina persekitaran yang tak ada boykot, merah ke, hijau ke, kuning ke, biru ke, itu 5 tahun sekali. Yang lain berpakat. Ini tidak, nak bagi daging korban pun tengok. Ni jangan edah sana lah. Dia tu tak pernah datang surau tu, tak pernah datang. Yang tu bagilah tu jemaah kita tu. Hari ni tak datang, dia tak sihat dah. Yang tu tak pernah datang tu, jangan datang, jangan bagi. Takkan sekilo daging pun kedekut. Bubuh elok-elok dalam plastik. Assalamualaikum, kami dari surau Al-Manas nak bagi daging korban. Oh, tak pergi surau pun dapat ke? Kami tak pernah boykot orang.
Ini hadiah, kami tak pernah lupakan jemaah kampung kita, taman kita. Terima kasihlah, terima kasih. Dia bawa ke dapur tau. Apa tu bang? Daging korban, orang surah Al-Manar hantar. Ya Allah bang, malunya saya. Saya kata abang pergilah surah, awak tak nak pergi. Berkali-kali saya cakap, tengok dia orang hantar pada kita, malu saya bang. Dia orang tak pernah lupakan kita, kita lupakan dia orang. Pergilah abang oi maghrib nanti. Datang tak dia? Datang. Dia cari bero korban tu. Tuan Haji, ada lagi tak daging? Astaghfirullahalazim. Ingat ke nak sembahyang rupa cari daging? Wara tuan-tuan. Dan yang keempatnya, kenderaan yang selesa. Wal markabul hani. Kenderaan yang selesa. Nak membina syurga yang bagus dalam dunia, kenderaan kenas. Bukan kenderaan mahal, yang selesa, yang boleh bantu perjalanan kita, yang boleh bawa kebaikan pada kita. Itu nama dia kenderaan yang selesa. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, insya-Allah saya dah ceramah ni tuan-tuan dah 33 tahun. Inilah kali pertama saya datang ke surau ni. Jadi kalau Datuk Pengerusi nak jemput balik, tunggulah 33 tahun daripada sekarang. Jadi tuan-tuan bolehlah akak-akak nak melawat sekolah saya, datanglah ke pusat pendidikan Al-Barakah di Ipoh di Manjui. Dan sekarang saya nak membina cawangan yang baru di Sungkai. Jadi kalau tuan-tuan dah pencen, nak duduk di pondok suami isteri, datanglah di tempat saya yang baru. Saya buat rumah semidi, pondok semidi, bukan teres, semidi. Ada ruang untuk menanam pokok, berjoging. Saya wujudkan pondok dalam dusun, pondok dalam taman, cantik. Ini tuan-tuan boleh google dalam Facebook saya, boleh tengok ada 11 ekar. Ya, hanya terhad kepada 60 buah pondok sahaja. Setiap satu pondok ada satu herba yang dia orang tanam. Okay, Kak Leha mungkin serai, Kak Nak kunyit, Abang Bidin mungkin ketum dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan. Kemudian polis pun datanglah tangkap, eloklah. Jadi bagi tuan-tuan yang nak melawat, dia boleh datang. Pergilah ke Sungkai, masuk tol kanan, jumpa nasi bambu belah kiri, terus sikit ke hadapan jumpa stesen minyak Petron. Tuan-tuan terus saja masuk, tuan-tuan jumpalah pondok saya di Kampung Menderang di Sungkai. Jadi bagi siapa yang nak tolong sekolah saya, nak membina, nak wakaf, dia alu-alukan. Kalau tuan-tuan nak derma, belilah kopi ala Kazim tu yang tengah viral sekarang ni. Untuk yang itu saya buat untuk sakit saya tu, sakit kulit saya kan. Sekarang tuan-tuan tengok dah flawless dah. Ini bukan produk timbang kilo, ini produk yang saya buat kajian di universiti dengan Pria Katak. Alhamdulillah dah boleh balik dah. Dulu pakai topeng tuan-tuan ceramah, takut orang tengok muka saya berdarah kan. Dia alhamdulillah Allah Taala bagi ilham dengan Pria Katak dan saya jadikan dia kopi tanpa gula tuan-tuan. Jadi sekadar itu sahaja, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Jumpa lagi insya-Allah 33 tahun dari sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.